Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita di channel Cikgu Noah. Okay, untuk perkongsian kali ini, kita akan membincangkan tajuk berkenaan dengan reka bentuk mekanikal. Okay, tajuk yang kedua dalam bidang aplikasi teknologi untuk RBT tingkatan 2. Okay, pada kali ini kita akan mengupas berkenaan dengan subtopik yang pertama 2.2.1 iaitu mengenal pasti komponen mekanikal. Okey, sebelum kita pergi lebih detail, kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan sistem mekanikal. Merupakan beberapa komponen yang berfungsi sebagai penghantar bagi menyelesaikan sesuatu tugas yang telah diprogramkan dan mekanisme yang digunakan bagi mendapatkan sesuatu hasil pengeluaran. Okey. Komponen-komponen mekanikal, kita ada beberapa komponen mekanikal, iaitu yang pertama kita ada takal ataupun puli. Nanti kita akan tengok lebih detail lah. Yang kedua kita ada gear. Yang ketiga kita ada rantai ataupun chain. Kita ada pautan ataupun linkage. Tuil atau tuas ataupun juga disebut lever. Tali sawat ataupun belting, aci sesondol, camshaft, aci engkol ataupun crankshaft, gelongso ataupun slider, galas bobola ataupun juga disebut ball bearing, dan kita ada bindu ataupun cap. Okey, ini semua adalah komponen-komponen mekanikal yang akan kita kupas sebentar lagi. Okey, yang pertama kita pergi kepada gear. Okey, gear ialah komponen yang digunakan untuk memindahkan kuasa. Macam kereta lah. Kita nak menggerakkan kereta, kita nak slow, kita nak laju. Itu contoh gear. Apakah fungsi gear? Menyalurkan kuasa daripada sumber kepada penerima. Okey, dan gear digunakan pada contohnya jam tangan, pada jam dinding, basikal, kipas, motor dan banyaklah. Terutamanya dalam bidang automotif banyak menggunakan gear. Okey, jenis-jenis gear, kita ada gear serong ataupun bevel gear. Diguna untuk memandu aci yang dipasang pada sudut 90 darjah antara satu sama lain. Contohnya didapati pada alat gerudi tangan. Dia ada dua part. Okey, part yang bersudut 90 darjah, bahagian badan yang mendatar ini. Okey, dan bahagian badan satu lagi yang bersudut 90 darjah lah, yang pemutar ini. Okey, kita putar dia punya pemutar ini menggunakan tangan, tetapi dia dapat menggerakkan dia punya mata gerudi ini. Okey, ini menggunakan gear serong. Yang kedua kita ada gear helix. Okey, diguna pada mesin yang memerlukan mekanisme kelajuan tinggi seperti dalam kotak gear kereta lah. Okey, yang ketiga kita ada gear rak dan pinang. Diguna untuk menukarkan gerakan putaran atau sebaliknya. Okey, banyak digunakan pada steering kereta dan kelengkapan elektronik moden seperti pemain cakra padat. Okey, contoh bagaimana bila kita putar steering, dia akan menggerakkan tayar itu. Okey, contoh pemain cakra padat ini. Okey, bila kita tekan, dia punya ni akan terbuka lah. Terbuka dan tertutup. Okey, ini contoh menggunakan gear rak dan pinang. Okey, gear taji. Gear taji dipasang antara dua aci yang selari. Ini satu aci yang besar, satu lagi aci yang kecil, dan banyak digunakan dalam mekanisme pergerakan jam dan juga enjin kereta. Okey. Seterusnya gear tulang herring. Menyerupai dua gear helix yang diletakkan sebelah menyebelah. Jadi ada double gear helix, dua lapis lah kita katakan. Okey. Gear screw. Okey, screw gear.
dipanggil gear helix bersilang. Okay. Sebab dia punya mata ni, nampak dia macam bersilang, cross. Okay. Gear screw. Seterusnya gear meter merupakan satu jenis gear serong diguna untuk memindahkan tenaga. Maknanya dia bersudut 90 lah, macam gear serong. Gear serong pilin. Dikenali gear serong yang mempunyai gear gigi helix. Gigi dia macam gigi helix. Gear serong iaitu 90 darjah, tapi dia punya mata ni, dia punya gigi ni berbentuk seperti gear helix. Okay. So ini kita panggil gear serong pilin. Satu lagi gear dalam. Okay. Gear dalam, satu yang besar, satu lagi yang kecil di dalam. Ini gear dalam. Gear dan gigi di permukaan dalaman silinder. Biasa kalau kita tengok yang lain-lain, mata dia punya gigi ni di luar, di bahagian luar. Tapi untuk gear dalam ni yang besar, giginya di dalam, satu lagi di luar lah. Gear belitan, worm gear, diguna untuk menukarkan gerakan putaran ataupun sebaliknya. Banyak diguna juga pada steering kereta dan juga spana boleh laras. Spana boleh laras bila kita pusing dia punya rahang terbuka. Pusing dia punya rahang tertutup. Itu menggunakan gear belitan. Kemudian kita tengok linkage. Apa itu pautan ataupun linkage? Yang berfungsi sebagai penghubung sesuatu komponen ataupun bahan bagi melengkapkan suatu sistem. Contohnya pintu. Bila kita buka pintu, kita lepas, pintu itu akan tertutup secara automatik bila dipasang linkage ni. Yang kedua, payung. Bagaimana payung dia punya kain itu dihubungkan dengan dia punya besi pemegang ni. Bagaimana untuk kita membuka dan menutup payung itu. Bila kita tolak, dia terbuka. Itu menggunakan linkage. Yang seterusnya, tuil ataupun tuas ataupun lever. Untuk tuil tuas ini dia berkaitan dengan daya, beban, fulcrum. Ada 3 elemen. Iaitu daya, beban dan fulcrum. Yang pertama, ada terbahagi kepada 3 kelas. Kelas yang pertama, dia punya fulcrum ataupun sangga berada di tengah. Daya di hujung dan beban di hujung satu lagi. Contoh peralatannya pelayar gabung lah. Pelayar gabung macam mana untuk kita pegang sesuatu objek menggunakan pelayar gabung. Bila kita tekan dia punya pemegang, kita kenakan daya. Mana beban ini, mata dia punya rahang ni akan memegang objek itu, beban itu. Dan di tengah ni adalah dia punya fulcrum. Macam gunting juga. Gunting, tengok macam mana prinsip gunting. Dia punya fulcrum tu di tengah. Yang kedua, tuil kelas kedua, beban di atas, di tengah. Daya di hujung secara berlawanan lah dengan beban. Dan juga fulcrum di hujung. Contoh, kereta sorong. Fulcrum ni dia punya penyangga, roda dia, beban yang kita masukkan dalam kereta sorong itu, daya yang kita perlukan untuk mengangkat beban itu. Beban dengan daya arah yang berlawanan. Kelas yang ketiga, sangga terletak di hujung satu lagi itu. Daya di tengah, beban di hujung. Ini kelas ketiga. Beban dengan daya arah yang berlawanan juga. Contoh objek adalah stapler. Stapler dia punya fulcrum di hujung, daya di tengah yang kita tekan stapler tu untuk mengacip kertas tu. Ini tuil kelas ketiga. Seterusnya takal. Takal ataupun puli merupakan mesin ringkas yang terdiri daripada satu roda yang berputar pada ganda
Dan dengan menggunakan takal, beban menjadi ringan dan juga mudah untuk diangkat. Okay, contoh, kita nak mengangkat beban yang lebih berat. Okay, kita letak pada satu takal, kita tarik. Okay, takal ini lebih mudah untuk diangkat lah. Beban ini mudah untuk kita angkat. Okay, contoh pada bendera contohnya. Itu juga menggunakan prinsip menggunakan komponen takal ataupun puli. Seterusnya tali sawat. Okay, tali sawat ataupun belting banyak diguna dalam industri seperti pemesenan, conveyor dan pada motosikal yang berkuasa besar. Tali sawat diguna untuk menghubungkan takal pemacu. Kita ada takal pemacu dan dipasang pada enjin ataupun motor elektrik dengan takal dipacu. Okay, pemacu dan dipacu. Pemacu ini yang biasanya disambung pada enjin lah, yang menggerakkan. Bila takal pemacu ini bergerak, disambung dengan tali sawat, akan menggerakkan takal dipacu, digerakkan. Okay. Ini contoh pada motosikal yang berkuasa besar. Ini contoh yang biasa digunakan dalam enjin. Okay. Yang seterusnya aci sesondol ataupun biasa kita sebut camshaft. Ini ditemu dalam kenderaan bermotor lah. Contohnya kereta, lori, bas. Dan aci sesondol diguna untuk membuka dan menutup injap. Okay, ini aci sesondol. Kita tengok aci sesondol ni dia bukan berbentuk bulat, tapi dia berbentuk lonjong. Okay, bahagian bucu yang lonjong ini apabila dia terkena injap, dia akan menolak injap lah. Okay, bila lepas bahagian bucu, injap ni akan naik semula. Contoh, kalau kita belajar enjin, injap masukkan injap exhaust. Macam mana nak keluarkan, nak buka injap exhaust, nak keluarkan asap. Ini contoh menggunakan aci sesondol ataupun camshaft. Seterusnya aci engkol. Berfungsi untuk menukarkan gerakan linear kepada gerakan berputar, seterusnya sebagai penghantar kuasa ke kotak gear untuk menggerakkan kenderaan. Ini dalam enjin kenderaan jugalah. Okay. Gerakan linear kepada gerakan berputar. Contoh kita tengok macam mana gerakannya. Gerakan linear, turun naik piston ni. Okay. Seterusnya akan menghasilkan gerakan berputar. Okay. Untuk menghantar kuasa lah. Ini contoh penggunaan aci engkol. Okay, seterusnya gelonsor ataupun slider. Berfungsi sebagai pengurang geseran bagi menggerakkan sesuatu komponen. Kita nak kurangkan geseran. Komponen ini banyak diguna dalam industri yang memerlukan pemindahan beban yang berat. Dan beban pada gelonsor digerakkan secara mendatar. Ni. Okay. Ataupun biasanya kereta kabel itu menggunakan prinsip gelonsor. Seterusnya ball bearing ataupun galas berbola. Okay, diguna sebagai pengantara bagi objek yang berputar. Komponen ini juga bertindak sebagai pengurang geseran dan melancarkan pergerakan. Okay. Komponen ini dapat ditemukan pada bahagian roda kenderaan. Contoh ball bearing. Okay, contoh bagaimana roda ini berputar dengan ringan tanpa geseran. Okay, ball bearing dipasang dalam bahagian ini. Okay. Kalau tak ada ball bearing, maknanya roda ini tak akan berputar dengan baik lah. Mungkin akan mengeluarkan bunyi yang tak seronok untuk kita dengar. Sebab ada geseran. Lama-lama akan menyebabkan kerosakan lah. Okay, pada bahagian dalam rod untuk tayar basikal ini. Seterusnya, kita ada bindu ataupun cap. Diguna bersama dengan mesin gerudi. Fungsinya adalah untuk memegang dan mencengkam mata gerudi. Dan untuk mengetatkan cengkaman pada mata gerudi itu, kita memerlukan pengunci khas. Ini contoh bindu. Okay, bindu nak pegang mata gerudi. Okay, dan nak membuka ataupun mengetatkan
bindu ini, okay, kita menggunakan alat yang khas lah, pengunci. Rantai ataupun chain berfungsi sebagai pengantara bagi penghantaran kuasa antara dua gear. Okay, banyak digunakan pada basikal ataupun motosikal. Ini biasa kita tengok pada basikal lah. Okay, rantai.